الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengajar majlis Ustaz Zaki dan juga pengaras kelas Pak Pak Ibu, Ustazah datang dulu, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Kalau suara tak apa jelasnya abang, kita jarang ni suara slow sikit. InsyaAllah terakhir. Jadi kalau berdasarkan apa yang kita belajar pada bulan yang lepas, kita berada pada muka surat 52 dan 53 kitab Rumi. Kalau kitab Jawi, masing-masing tengok tak Jawi muka surat apa. Rata-rata kitab Rumi kan. Okey, baik. Cubanya saya nak buat sedikit ulang kaji ringkas tajuk yang 3 perkara membawa kepada riddah. 3 perkara yang membawa kepada murtad. Okey, pertama sekadar bacalah saja ni. Ya, untuk hak yang nombor 1 ni. Baik. I'tiqad yang salah, iaitu kepercayaan dan pegangan yang salah. Mengiktikadkan dengan ketiadaan Tuhan. Maknanya dia iktikad, dia kata Tuhan tak ada. Dia sama dengan golongan yang menyatakan Tuhan ini tak ada. Tapi ketika mana berlaku perbincangan saya dengan pensyarah saya masa di Al-Azhar dulu, pensyarah saya kata apa? Dia kata Tuhan tak ada, tapi sibuk dia bincang pasal Tuhan. Jangan kata Tuhan tak ada, tak salah bincang, tapi bincang juga. Satu, B, syak pada adanya, iaitu pada adanya Tuhan, padanya ada Allah, atau pada mana sifat yang telah diijma'kan ulama atasnya, seperti wahdaniyah dan qudrat. Maknanya syak pada ada Allah pun tak boleh. Tadi kata tak ada langsung. Yang kedua ni syak ragu-ragu kata Allah ada kata ada kata tak ada. Duduk tengah-tengah. Baik. Dan pada mana-mana sifat yang telah diijma'kan oleh ulama ke atasnya, seperti wahdaniyah dan qudrat. Maksudnya sekarang ni kita tidak boleh syak pada zat Allah dan juga syak pada sifat-sifat Allah. Segala sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang wajib ada pada Allah, maka tidak boleh kita ada syak dan ragu-ragu padanya. Baik, C. Mengiktikadkan dengan ketiadaan nubuwah, iaitu perkhabaran ghaib, iaitu Nabi yang diijma'kan pada adanya nubuwah. Maknanya sekarang ni Nabi kan, Nabi adalah seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi hanya seorang saja yang mampu mengetahui ilmu ghaib, itu pun Allah Taala beritahu dia melalui perantara malaikat. Jadi kalau kita nak cerita banyak benda ilmu ghaib, itu bukan kita punya status kita lah nak cerita benda ghaib ni. Baik, D. Kita baca dulu ni sebagai untuk ulang kaji saja.
menafikan hari kiamat, syurga, neraka dan lainnya daripada setiap pekerjaan yang diijma'kan ke atasnya, yang diketahui daripada agama secara darurah, sekira-kira diketahui oleh orang-orang Islam yang khawas dan awam, seperti wajib sembahyang dan puasa, haram berzina, minum arak dan lakukan kezaliman. Cerita lagi ni, dia menafikan benda-benda yang orang kata-kata tahu lah. Hak tu alim pun reti, hak yang orang biasa pun reti. Kan? Kalau kita tanya orang biasa lah, orang tak pergi sekolah, hang percaya tak ada kiamat? Percaya. Kan? Pasal apa dia kata percaya? Sebab itulah salah satu daripada rukun iman. Sebodoh-bodoh manusia pun, saya tak kata manusia pun, kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, kalau yang tu dia tak mengaku, habis. Tak ada apa mana. Tak ada apa mana. Maknanya kalau pergi cerok mana pun, kalau benda paling asas kena cerita, kalau orang mu'alaf pun kena cerita. Rukun Islam, rukun iman wajib ditanam dulu. Hak asas tu supaya apa? Dia faham bagaimana nak jaga dia punya iman. Jangan sampai perangkat, oh ini tak nak belajar lagi, tak ada belajar lagi. Kita kena cerita. Setakat nak cerita rukun iman, tak payah fikir banyak-banyak. Mengaku adanya Allah. Lepas tu lepas apa pada? Malaikat. Nak senang ingat, innallaha wa malaikatahu. Lepas Allah malaikat. Lepas kitab badannya kitab. Lepas tu Rasul. Lepas tu hari kiamat. Lepas tu qada dah qadar. Nah, perkara ni yang kata dalam sekolah mat cerita habis, yang ni hang bila dengar cerita hang kena terima bulat-bulat. Maksudnya semua ni adalah perkara yang ada dan wajib kita percaya kata dia ada. Tak boleh ada tak ada. No, tak boleh. Macam tu. Ataupun itu dari segi rukun imannya, dari segi rukun Islamnya pula. Kita ni kena sembahyang ke tak ni? Kena sembahyang ke tak? Tak payah fikir dah. Semua orang Islam tahu dah sembahyang tu wajib, hak 5 waktu. Saya bilang tak habaq 5 waktu dah kira ustaz abang umum sangat. Umum sangat sembahyang ada banyak jenis, dia pandai kita pula. Dia habaq kata sembahyang ada banyak jenis. Hak mana yang wajib ni? Hak 5 waktu tu sembahyang wajib. Kita sebut 5 waktu, kita tak sebut nama dia. Pasal apa? Jumaat pun nama lain tapi dalam waktu Zuhur. Itu dia. Haram berzina, tapi buat juga. Dia tahu tak berdosa. Okey, minum arak dan melakukan kezaliman. Yang ni semua orang tahu. Tak boleh tanya orang, tak boleh. Ya. Baik, yang kedua, perkataan seperti dikatakan kepada orang muslim, wahai kafir, hai Yahudi, hai Nasrani, tak boleh dikata. B, dikatakan aku terlepas daripada Allah, daripada Nabi, daripada Al-Quran atau daripada Islam. Allah senangnya bercakap. Janganlah bercakap pada ni. Bila sebut aku terlepas pada Allah, adakah manusia yang terlepas pada Allah? Kagak. Setara mana action sombong pun kalau hang kata terlepas pada Allah, ya ambil bagi hak Allah punya tu. Nak hidup ngapa? Nak makan ngapa? Nak jalan ngapa? Boleh sihat, duit banyak, pangkat besar. Allah dah tak tidur, dia jangan macam ni. Jangan macam tu. Ya. C, mempersendak-sendakan dengan Al-Quran dan membacanya dengannya, memperolok-olokkannya dan menghinakannya. Ni tak boleh. Ya, mempersendak-sendakan Al-Quran. Persendak-sendakan Al-Quran termasuklah mempersendakan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Sama lah maksud dia tu. Kalau kita nak cerita panjang lagi, kalau kata sikit ada lagi yang kita jenuh makan sup tangan. Yang tu juga ceramah nanti. Habis orang tak boleh buat apa kena jangan kena potong habis. Jangan. Tu hukum Quran. Jangan tu bab lawak macam tu. Kalau hang jahil, maka hak yang alim wajib tegur. Jangan biar. Tuan cakap-cakap tu
tuan tadi sudah melampaui daripada ajaran Islam. Perkara ni boleh mencacat dan membatalkan Islam dan membatalkan iman. Tolong ucap balik. Tak apa berani habang. Berani tak berani hak mana dekat tu nak habang lah kalau ni. Tak reti hang tanggung lah sama. Masa tu atas kes jahil. Kalau dia cakap atas dia reti, lagi beratlah. Automatiklah terpisah antara suami isteri. Allah, lagi berat hukum dia. Baik. Yang ketiga, perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Dia habaq sini sujud kepada makhluk, kan? Kalau meminta selain pada Allah boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh. Menghinakan mushaf seperti menjatuhkannya pada tempat yang tidak baik. Demikian juga hadis dan ilmu syara'. Maknanya disebut mushaf tu kitab Quran. Kitab Quran, kan? Baca mana? Saja ambil tahu tepi tu sampah. Kan? Mentang-mentanglah Quran tu dah orang kata makan orang ni. Maka anak-anak ke yang hadis dipih-pih masuk dalam buku tu apa juga? Lupa nama dia. Gegar. Kan? Bubuk hak jenis-jenis itulah kan. Hak makan tak minum ayam tu. Dia duduk dalam buku dah robek. Buka tengok tu dia 3 bilik. Isi dalam tak ada. Walaupun tak guna dah Quran tu, tapi tolong hormati dia sebagai kalam Allah yang tertulis dengan bahasa Arab. Tu dia. Tolong hormat. Jangan buat pasal. Lagi masalahnya apa masalahnya? Quran baru dia beli, dia cepat ketik. Quran lama dia buku tengok apa pakai anak-anak. Dia nak baca mana? Bukan setakat Quran, ayat-ayat Quran yang lain, buku-buku yang ada ayat Quran, dia nak lupus, dia tak erti. Macam mana cara nak lupus? Buku-buku dan Al-Quran yang telah tak boleh diguna ni, bakar. Ingat, satu ketika dulu masjid negara membakar Al-Quran yang masih elok tidak rosak. Pasal apa? Pasal Quran tu Quran lama yang bukan Quran Rosmani, yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan tu kan. Kita kerja lama gambar macam pita tepi tu. Rupanya bila tengok cek-cek Quran tu, orang yang mengaji pengkhususan bidang Al-Quran, tengok rupanya Quran yang hak cetakan lama tu, hak macam Baghdadi tu kan, macam kadang tu, bila buka tengok Quran tu banyak huruf yang ditambah dan banyak huruf yang tak cukup. Yang menyebabkan sebenarnya keaslian Al-Quran sudah tercemar dari sudut mungkin barangkali ketika itu tak ada teknologi nak. Ilmu ada sebenarnya tak sampai ke kita. Kita pun saya sama mengaji Quran yang tu, bila sampai ketika jumpa Rasul Asmani, maka awal dia pening sikit. Tempat yang baris mati tak ada baris mati, tempat yang sepatutnya baca di dah biasa baca tahu, tapi macam mana nak contoh Quran ni? Sebab kaedah dia ringkas, ada yang bertambah, ada yang kurang dari segi hurufnya, yang menyebabkan masjid negara tu pasal apa? Sebelah tu kan Jakim ada Al-Hafiz, dia buat bakar tu supaya apa? Semua apa yang ada dalam Quran lama tu dilupuskan dan diletakkan di tempat yang sesuai. Maka yang pakai semua Quran Rasul Asmani mengikut apa yang sebenarnya tulisan Al-Quran yang disepakati oleh ulama. Itu dia. Baik. Begitu juga kita hadis 40 kita mengaji tu, kan? Balik pegang tum. Aku tak dapat aku nak tua. Tak apalah. Lepas dia ambil beg tu buat bantai pula tidur. Dalam tu ada kita hadis. Kalau orang ngaji pondok dulu dia tidak tahu banyak. Pasal apa nak bagi senang dah? Jaga. Tapi lah banyak. Kadang-kadang jatuh-jatuh cari tak jumpa dah. Boleh ke orang dah. Rajin malah dengan kutip. Baik, dan juga ilmu syarak yang lain. Baik. Bila sebut ilmu syarak yang lain apa-apalah, bermakna apa yang kita mengaji ni masuk tak buku matematik masuk tak? Buku matematik tak masuk lah. Kalau buku matematik masuk letih kita hak yang main bawa buku matematik tu
daripada Kementerian Pelajaran hak kedai buku dia ambil Allah kat buku tu. Mai satu lagi dia. Kan? Berhenti pun. Baik. Itu 3 perkara. Maksudnya yang dicerita ni sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada ridha. Okey, baik. Kita cuba baca hak yang bawah ni. Selepas saya baca bawah ni, saya baru saya dapat yang kita dapat ni yang saya kata janji nanti nak baca tu. Baik. Kewajipan pemerintah terhadap orang yang murtad. Dia apa kewajipan apa? Pemerintah. Baik. Apabila seseorang menjadi murtad, maka wajib bagi seseorang yang menjadi pemerintah seperti raja menyuruhnya kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan bertaubat daripada dosa yang ia murtad kerananya. Jika ia enggan kembali kepada Islam, wajib ke atas raja itu dia. 2 perkara besar kat sini. 1, wajib ke atas pemerintah menyuruh orang yang telah mengeluarkan kata-kata perbuatan atau i'tiqad menyebabkan dia jadi murtad, suruh dia buat apa? Bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mengucap baru dia taubat. Faham tak? Pasal apa? Bila mengucap dia masuk ke Islam balik, betul dia tahu? Taubat. Itu cerita dia. Yang keduanya, selepas tempoh beberapa tempoh tertentu, kalau dia tak mau taubat tegak juga, aku nak tahan kata-kata aku, apa nak dibuat? Dibunuh. Dalam Islam cara bunuh macam mana? Yang disuruh man baddala dinahu faqtuluh, maka bunuhnya. Maka hukum yang terbaik yang ada dalam Islam adalah pancung. Okey? Pancung. Dia tidak ada istilah pancung sampai mati. Ada tak istilah pancung sampai mati? Pancung start ya? Tak tahu. Pancung semua sampai mati. Okey, baik. Kenapa? Dalam sejarah Islam, kan? Cerita pancung ni dia tak ada cerita tali gantung. Apa beza tali gantung dengan pancung? Apa beza? Memanglah pancung nak jawab cara bodoh senang. Pancung pakai pedang, tali gantung pakai tali, kan? Beza cara bodoh tu. Naik atas petai ada lubang bawah dia, kan? Buah tali ikut seorang ke leher, kan? Betul buah tali tu, tutup kepala dengan kain hitam supaya apa? Dia tak nampak apa. Lepas tu tekan satu butang, terbuka dalam lantai tu, jatuh tergantung. Rupanya orang yang mati tergantung ni dengan habaknya mati dalam keadaan terseksa yang amat sangat. Terseksa yang amat sangat, nak cerita tak tahu siapa. Dan tadi gantung tu pula setakat maklumat saya tahu ada yang ceritanya lah. Katanya buaya kecil kuda supaya bila terjerat luka tu jadi lagi pedih sakit. Kemudian terjerat segala saluran pernafasan kita ada jam habis. Nak apa tak boleh, nak apa tak boleh. Ni otak kita masih berfungsi ni. Punya seksa nak mati ya Rabbi, Tuhan tak jaga punya teruk. Tapi kalau pancung, biasanya kalau tali gantung dia akan letak ngiri sikit. Dia letak ngiri sikit tali gantung tu. Bila lepas dia terbang, tali gantung tu dia akan kepala kepok. Bila kepok kepala, macam orang sedang patah kekok. Memang tak lama. Tak lama. Saraf dia semua akan rosak dan akan menyebabkan ni dah terjerat habis dah, dia akan mati. Tapi nak mati, nak keluar nyawa tu, Allahu Akbar. Cik baiklah orang yang gantung diri tu dia tak boleh habaq balik. Dia gantung diri, dia rasa puas lepas dah. Punya puas dia nak mati. Pasal apa? Dia terjerat. Badan tergantung berat, kaki nak patah balik tak boleh. Pasal apa? Kaki dah tak boleh pijak kan? Nak jerat, nak buka tak boleh. Segala-galanya tak boleh. Tapi kalau pancung sekarang ni yang bagi tahu kepada kita deria rasa sakit apa dia, jantung ke otak? Yang habaq kalau kita tangan kita kena api, pedih tangan aku luka, pedih tu siapa yang habaq? Otak habaq. Tapi kan kalau dia dipancung tetap kan, dalam masa beberapa saat sakit dia tak dan merasa kot, mungkinlah
biasa dia ajak ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas ucap tu, tengah-tengah nak ucap, piak ada lagi yang pancung. Otak tak ada nafas habang. Kata ni hak kena pancung sakit. Dan segala orang nyawa orang apa semua putih habis. Otak semua putih habis pasal apa? Pasal yang dengan pancung. Dia nak habang lagi. Sebab tu ayam kita sembelih. Pasal apa? Antara ayam yang kepok tekuk dengan ayam setih dia mana? Yang mana bagus? Bagus sembelih. Itu tu tak habis tu potong tu kan. Tekuk ada lagi kan. Nak cakap habis pulang lah. Sembelih setih isyraknya piang. Contohnya gitu. Kau nak sembelih macam tu. Elok tapi jangan jaga walaupun orang pun dah marah tapi dia mati dengan kena katok tu jaga elok. Kalau saya cerita hak tu kata cerita kes melih ni terangkat pisau bagi tak makan habis ya. Aku nyampuk dia sebenarnya angkat pisau. Dia katok pula yang tu pergi mepis apa nak makan kau aku tak lalu. Dia bincang macam tu. Jadi ceritanya pancung macam tu jika dikaji macam Ustaz Zul kita. Ustaz Zul kita pergi khusus pemilihan. Seorang pegawai veteriner India, dia kata menyembelih jalan terbaik untuk makan makanan yang halal. Pasal apa? Pasal dia sembelih, dia melakukan proses pengeluaran darah dari tubuh badan binatang. Dia akhirnya tidak ada lagi masalah kuman bakteria yang terlekat dalam daging. Itu dia punya bagusnya. Bila bucu mana pun syariat Islam ni hang cek dari kesihatan tu, hang faham tak faham sains tu, buatnya tetap akan ada manfaat yang besar untuk manusia. Kalau manusia yang ikut perintah Allah. Jadi hak cerita gini, masalah lah ni bila sebut kita wajib seorang pemerintah seperti raja menyuruh kembali bertaubat. Kalau tak suruh bertaubat zani. Kalau ikut dari segi pejabat agama. Kalau ada orang berbuat kata dia ni telah berlaku murtad, barulah dia panggil dari kaunseling. Hak tu ada. Baik. Tapi bila sampai peringkat seminggu duduk lanjir, 2 minggu duduk lanjir, pegawai ni kata, saya dah cuba usahakan, dia masih tidak mahu kembali kepada Islam. Pegawai jabat agama tu boleh buka parang kan? Lihat. Dia tarik pedang samurai dia. Duduk dalam balai tu kan. Lekat balai tu, sebab jabat agama tak ada lekat. Okey, tu saya kena jalankan kewajipan saya. Abang tu. Lepas tu dia pula boleh pegang. Pasal apa? Dia buat perkara yang tidak ada dalam undang-undang. Bila wajib tuan-tuan sekalian, maka kena buat. Hak tajuk kena buat tak mahu cerita lagi. Sekarang kita nak cerita benda apa perbuatan yang boleh menyebabkan seorang tu jadi murtad. Okey. Sama macam tadi, murtad ada 3 rukun, kan? 3 rukun sama ada tadi. Ada intiqad, ada perkataan, ada perbuatan. Okey, baik. Saya nak terus kepada perbuatan yang membolehkan seorang tu jadi murtad. Okey. Baik. Jadi di antara perkara-perkara yang dinyatakan di sininya, dia kata telah pasti apabila seseorang itu mengingkari, seorang Islam itu mengingkari sesuatu perkara yang diketahui dalam agama. Macam kita tak ada kata tadi kan, sembahyang, puasa wajib, semua tu adalah wajib. Tiba kita dia kata tak wajib. Boleh jadi murtad. Dia kata zakat tak wajib. Macam berlaku pada zaman Rasulullah. Aku bayar zakat hanya pada Rasulullah. Tak apa kata orang bayar. Baik. Yang tu kalau siapa kata otomatik jadi murtad. Sekarang kita nak pergi kepada huraian dia. Apa dia huraian dia? Yang pertama, ayyakuna jawhariyan fiddin, menjadi perkara yang dasar dalam agama. Perkara dasar dalam agama, kalaulah dia engkar, huraian dia apa? Yata'allaqu bi aslin min usuluddin, perkara yang berkait dengan usuluddin ataupun perkara asas agama. Okey. Bihaitsu la yatimul iman illa bihi, yang mana tidak sempurna iman melainkan dengan perkara itu. Kalau tidak, tak boleh. Contoh macam kita baca kitab tidak, seperti beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya,
Itu tak dapat tidak, mestilah. Kalau dia kata Allah Ta'ala ni 2, 3, jangan aman. Tak boleh. Satu. Yang kedua, wasidqur rasul, dan kebenaran Rasul. Dia menafikan kebenaran Rasul, tak boleh. Dia menafikan Allah Ta'ala ni pencipta, Allah Ta'ala rezeki, tak boleh. Semua tu tak boleh. Kalau dia nafi tu, hampa ingat kami duk bagi makan hampa ni, kami duk bagi rezeki, kalau kami tak ada hampa makuih lama dah. Oh, ayat sedap baiklah. Yang kedua, an yakunal amru mushtahiran wa wadihan wa ma'lumin lil jami'. Okey. Dia kata sini, perkara yang kedua itu perkara yang masyhur, jelas dan diketahui oleh orang ramai. Yang mana dia adalah merupakan apa? Merupakan sumber daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Al-Quran. Ini masih umum lagi lah. Menafi daripada perkara sunnah Nabi, menafikan daripada perkara apa dalam Al-Quran, sudah jadi murtad. Dua sumber ni tak boleh kita apa? Tak boleh kita nafi. Okey, baik. Yang ketiga, kita biar ringkas sudah. An yakuna dhalika al-amru 'amilan wa syamilan wa laysa min tafsil asy-syari'ah daqiqah aw far'iyyah. Dia kata perkara yang ketiga ni iaitu perkara yang umum dan lengkap daripada huraian-huraian syariah yang detail, seperti wajib sembahyang, bilangan rakaat, rukun-rukunnya, yang tu tak boleh nak tikai dah. Tak boleh aku tak mau nak rukuk sebab aku sakit belakang. Allah akan sembahyang. Lepas dia diri tu sujud. Tanya pasal faham tak rukuk. Kan? Kalau dia kata aku sakit belakang, tak apa, hauzan. Buat rukuk dalam bentuk yang boleh. Dia kata tak boleh rukuk, jusah aku lah. Jusah aku, tak ada apa sebab pun. Saja dia kata jusah aku. Tu bahaya tu. Sebab yang tu sudah diceritakan dengan jelas. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Nabi rukuk tak? Nabi rukuk. Kalau kita tak rukuk, kita buat rukuk sembahyang. Tak boleh. Tak ada nak buang. Kalau ada uzur, kata lain. Baik. Jadi hak jenis-jenis tu kita tak boleh nak nafikan. Baik. Lagi. Itu hak yang tiga tadi, hak umum Ini pergi hak khusus pula. Apa dia perkara yang khususnya? Inkaru syai'in min ususil aqidatil islamiyah. Dia ulang balik pertama tadi. Mengingkari sesuatu daripada asas akidah Islamiyah, seperti keesaan Allah SWT, kudratnya, pentadbiran Allah terhadap sesuatu, semua itu tak boleh. Dan mengingkari kewujudan malaikat dan jin, tak boleh. Ingkar. Pasal apa kita tak boleh ingkar kewujudan malaikat dan jin? Sebab malaikat makhluk yang ada dan diceritakan dalam Quran, dan wajib kita beriman dengan malaikat. Kita wajib beriman tak dengan jin? Wajib tak beriman dengan jin? Tak wajib. Tapi jin juga dicerita dalam Quran. Kehadirannya di alam kita ini dinyatakan dalam Quran, tak boleh nak nafi. Mana ada apa-apa dia tak nak sakit apa macam tu. Baik. Lagi seperti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kita kena terima tu. Lagi Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman pun sudah pada Nabi. Tak, dan aku ada lagi Nabi. Tak boleh. Sampailah seperti mana yang kita bincang tadi mengenai kebangkitan, balasan, dosa dan pahala. Aku tahu benda ni dosa, tapi yang ni biar aku dengan Tuhan. Boleh terima tak cakap itu? Kita tengok satu hamba Allah, kemudian dia harap aku tahu yang ini dosa, biar aku dengan Tuhan. Agak-agak cakap tu agak boleh jatuh mata nak. Boleh tak gitu? Macam tu tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia mengaku benda tu dosa, haram ke tak dosa. Macam tu. Sebab ada orang yang merokok. Merokok bila dia jumpa fatwa yang kata haram, kata awak hang isap rokok dah tak haram. Jadi biar aku dengan Tuhan. Tu ayat dah. Baik. Yang kedua, hak detailnya, beriktikad dengan halalnya sesuatu yang menjadi ijma', ijma' muslimin di atas haramnya. Contoh, semua orang Islam kata arak tu haram. Dia kata arak tu halal, maka aku boleh minum.
Dia kata arak ni halal di negeri hampa, tidak halal di negeri aku. Dia kata dong. Kan? Arak pergi dunia mana pun haram ke halal? Yang halalnya satu negeri ya. Negeri mana? Negeri akhirat. Pandai. Itu dia. Halal di atas dunia tak ada kata halal. Riba pun tidak ada yang halal, semuanya haram. Ada kaum lawak dah kata ada riba yang halal, riba isteri kita. Riba tu perbuatan riba, bukan riba. Betul kita beli komputer riba. Dan juga daging babi itu termasuk benda yang confirm dah. Semua tu bila ulama kata semua kita kata dia haram, maka kita tiba-tiba kita nak main halal, maka tak boleh. Kes ni berlaku pada zaman saya duduk Mesir dulu. Allah yarhamullah. Namanya Syekh Al-Azhar. Orang Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi. Pada awal dia kata istismar banur faedah bank halal. Dia berani. Setelah beberapa tahun lama orang lawan dia, habis semua ulama Azhar lawan dia. Dia seorang je kenyataan itu. Black. Tapi dia ada hujah dah. Kalau kita ambil sahabat, satu muka sahabat hujah mengatakan faedah bank halal bagi dia. Tapi dekat dia nak mati dia kata haram balik. Tu cio. Bukan sembarangan orang. Dekat nak mati dia kata haram balik. Baik. Itu perkara kedua. Ya. Menghalalkan perkara yang haram. Hak yang ketiga lawan balik. Berintikad dengan haramnya sesuatu yang telah dihalalkan oleh orang Islam tentang halalnya. Maknanya orang Islam telah setuju hak benda ni datang pada Quran mengatakan semuanya halal. Tiba-tiba dia kata haram. Tak boleh. Contoh seperti haramnya berkahwin. Dia kata aku haram kahwin. Aku haram kahwin. Bila dia kata aku haram kahwin, tak boleh kata itu. Hang tak mau kahwin, tak boleh kata haram kahwin. Kecuali aku tak mau kahwin ada pasal. Kan sebab hukum kahwin tu ada berapa? 5 kan? Ada kalau wajib, ada kalau sunat, ada kalau makruh, ada kalau haram dan ada kalau harus. Sebab tu kalau dia habaq kata aku tak mau kahwin sebab haram. Yang tu tak boleh. Tapi kalau aku tak mau kahwin, kalau aku kahwin jadi haram, itu cerita lain. Pasal apa? Ada satu hamba Allah. Kan satu hamba Allah, dia ni wadang kemah, smart, elok. Kan? Tapi dia suka kawan dengan perempuan. Dia suka dengan perempuan. Satu hari orang mesti dia, bila lagi? Dia kata saya bukan tak mau, saya tak berasa. Saya tak berasa. Orang tak berasa nak kuih suruh kahwin. Macam orang tak berasa nak makan lah kan? Tak berasa nak makan. Letak punya sedap. Kira apa? Letak sate. Letak apa benda yang sedap kan? Dia datang nanti mau letak depan dia, berubah cantik-cantik. Aku tak berasa nak makan. Macam mana aku nak makan? Kalau macam tu hukumnya boleh bertukar di antara makruh dan haram. Kalau hukum kahwin kalau orang lapang ni duk tunggu depan tu cerita lain. Kan? Kalau makan ni, tapi kalau dia kata saya tak berasa nak kahwin. Tengok orang saya tak minat, saya tak nak kawan dia. Selamat tak nak kawan dia? Pada dasarnya selamat sekali pandang, tapi dari mana bernama lelaki tak selamat juga. Di mana pun kebet dah. Apa tengok. Perempuan tak terasa apa? Tak serata terancam bila kau dengan dia. Boleh. Lagu aku. Boleh tu apa macam tu lagi. Allahu akbar. Tapi dia tak kata kahwin tu haram. Baik. Seperti makan benda-benda yang baik dah boleh. Kalau benda yang dah halal tak boleh kata haram. Baik, yang keempat. Subbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kot di kalangan orang Islam kita yang mencela Nabi. Ya. Bukan setakat Nabi Muhammad, semua nabi tidak boleh dicela.
dicela salawatullahi alaihi ajma'in. Baik, tak ada kata apa kat Nabi. Baik. Yang kelima, subbus sahabah, mencela sahabat. Hak ni kita sahabat-sahabat kita kata mereka adalah orang-orang generasi terbaik zaman Rasulullah. Ada di antara mereka walaupun tidak maksum, tapi mereka ada yang dijanjikan syurga oleh Allah. Hebat. Tapi ada sebahagian daripada kumpulan kita di dunia ni menyatakan, sahabat dia menyatakan bahawasanya sahabat Rasulullah ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang menyatakan pak sahabat Abu Bakar, Osman, ya, Umar, dia ni adalah kafir. Ini sebagai i'tiqad Syiah. Okey, faham tak? Senajan abang kan. Kalau ada hak macam ni memang automatik lah. Suruh dia mengucap lain lah. Dan tu sahabat tu. Ada sahabat pangkat yang dekat lagi dengan Rasulullah. Siapa? Sayyidatina Aisyah. Anak Rasulullah diagung-agungkan, Fatimah Zahra. Tapi isteri Rasulullah dihina sehina-hinanya. Okey? Dan dituduh perempuan jahat berdasarkan hadis fil ifki. Apa dia? Cerita tentang keterlewatan Sayyidatina Aisyah dengan seorang sahabat balik pada medan perang yang dituduh mereka telah melakukan zina. Tu dia. Lepas tu turun ayat. Allah Ta'ala kata, anak kena buat munafik hal ni. Ada cakap tuduh isteri, Rasulullah pun balik rumah tak cakap. Balik rumah, Assalamualaikum, masuk rumah dia. Dia pula tak balik lagi. Bagi salam lagi. Lepas 3 hari tak turun wahyu. Turun wahyu menyatakan apa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ikut hak ni berat ni, ya. Lebih-lebih lagi mereka yang dijanjikan syurga. Kalau mereka yang dijanjikan syurga ini mendapat kutukan lagi-lagi berat. Yang keenam, subu ummahatil mu'minin, mencela, menghina ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, isteri-isteri Rasulullah. Sama macam saya cerita tadi, tak boleh langsung. Allah Rasulullah tu kan baik sangat. Mereka tinggal dua orang belakang Pak Raja apa tak tahu. Mereka boleh percaya sangat. Oh, jangan. Baik. Yang ketujuh, subbuddin wa sukhriyah minhu. Apa dia? Menghina atau mencerca agama. Wa sukhriyah. Sukhriyah ni saat kita nak terjemah apa? Bagi mudah faham. Celaan, cercaan macam itulah maksud dia. Wa tahakkum wal intiqas min sya'ni. Dan merendah-rendahkan urusan agama, tasrihan secara terang-terangan, wa talmihan secara sindir-sindiran. Selagi mana dia ada fasad dan niat nak merendah-rendahkan agama, mencela-cela agama, tak boleh. Contoh ni pasal turun padang pakai seluar panjang ni. Ustaz tutup aurat. Tak seikat hal lari seluar sakut, payah nak lari. Kena tukar, tak boleh. Kena pakai seluar pendek. Dia tak baik tau. Benda tu simple, kecil. Tapi benda agama dia merendah-rendahkan. Tutup aurat dianggap benda yang menyusahkan. Tapi dulu zaman dulu kita teruk. Ni buku-buku ni sampai buku teruk-teruk sampai tak nampak mata ni siapa? Kan? Zaman orang kata masyarakat kita baru nak kena tuduh tutup aurat. Saya pernah dia tengok gambar lama-lama. Minta maaf, ustaz-ustaz dulu pakai skat kat belakang. Kan? Allahu akbar, zaman tu. Mai zaman tu dong lagu ni dengar ayat Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga orang tergamuk macam tu. Zaman Al-Arqam masuk, zaman 70-80-an. Tengok, ya Allah, wasa peliknya orang pakai seluar tak ada. Kan? Kalau pergi rasa pergi pakai bazar remaja pun tak jumpa tu hari ni tu. Tak jumpa. Jenis tudung semua jenis tudung bawah hari tu. Bukan bawah besar mahal bawah hari. Tak pakai ikat trek. Ikat bawah baru dia bawah kan. Itu dia. Lalu apa dah pakai lagi tak? Tak ada. Okey, baik, tak apa. Yang penting sekarang ni apa urusan agama jangan jadikan dia tu apa? Bentuk penghinaan. Contoh, kalau dah Mai Nuri
Allahu Akbar, aku ingat apa? Makan buffet, makan rendang, makan dalam tanam, leceh tu. Dia kutuk makan dalam dalam. Sedangkan Nabi kata makan makanan yang banyak tangan ke atasnya itulah makanan yang banyak berkat. Satu. Betul pula kawan makan dalam dalam ni pula ni. Kan? Lepas akan makan hilang. Allah mengotaknya dia. Tu. Nampak tak? Ayat mengotak tu dalam bentuk apa? Penghinaan. Hang tak erti ke? Orang mengaji sains lebih pandai daripada hang. Nabi tak masuk amal sains pun. Tak ada amal sains, turun wahyu direct. Dengan amalan Nabi tengok badan sihat, ya? Perut sihat. Amalan dijaga dengan baik, makanan dijaga dengan baik. Subhanallah. Tu di antaranya lagi. Baik. Yang ke-8, at-ta'nu fil Qur'anil Majid. At-ta'nu sama juga. Maknanya dalam bentuk kata penghinaan kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Tak boleh. Apa-apa yang datang daripada Al-Quran, contohnya. Satu. Kalaulah selepas kematian seorang, tengok anak perempuan ada 5, anak lelaki ada 5. Wah, cik kami dapat sikit, dia dapat banyak. Kan? Boleh ke orang begitu? Tak boleh. Dia boleh 4, kami tak tahu je lah. Lagi pengang. Okey, baik. Kalaulah saya cerita. Siapa-siapa lah jika ditakdirkan pernah berlaku dalam keluarganya ketegangan poligami lah. Minta maaf kalau saya cerita siapa-siapa ni kan. Apabila selalu kita tengok drama lah masyarakat kedua, kita tak nampak masing-masing lah rumah tengah masing-masing. Bila dengar kata suami duk mengorak janda ke, nak cari satu lagi ke, dapat tahu kat dia balik, dia boykot. Abang basuh baju sendiri, masak nasi sendiri, tidur sendiri. Betul nak tengok berapa lama dia nak boykot suami dia. Ada kata lama juga. Ada kes yang terima kat saya 6 bulan dia boykot suami. Ni sama-sama seperti Pasalnya suami itu teman anak murid piromongan. Bila habis tu si tu tinggal si cikgu dengan budak tu perempuan pula duduk satu si cerita ada orang boleh cerita kat isteri dia kata suami dia duduk dengan anak murid perempuan satu si satu bas pula perempuan semua piromongan. Betul tak kan suara report duduk tepi ni tu kan? Royok. Rupanya isteri dia dah gigi 6 bulan isteri dia boket dia. Sian. Bila saya memang kata sedih ya. Kadang tuan-tuan dan puan, bukan kita bahrul mali. Tengok dalam bab kewajipan isteri. Takut. Sekalipun suami curang pada siang harinya, malam isteri wajib layan. Faham tak? Tu. Siapa boykot suami, hang jawablah dengan orang nanti. Bak suami pergi kono aku lain, aku cerita, aku kewajipan suami dengan Allah. Nak nasihat, nak habaq, cerita habaq dia tak. Tapi hang boykot, hang tanggung. Memanglah saya apa tak tahu. Ayat keluar macam-macam kan. Benda dia orang tak cuma nak tunggu masa lagi ni. Saya ni kurang bukan kurang lebih dah. Saya cerita bukan apa cerita. Kalaulah kewajipan kita, okey, buat kewajipan kita. Hati batin itu cerita lain. Faham? Baik, itu di antara perkara-perkara yang kita cerita bagaimana kita nak layan suami dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kadang-kadang banyak lagi lah bendanya kan. Di antaranya lagi apa? Dalam bentuk penghinaan, cercaan, mengingkari kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum. Baik. Wa rafdul instiyam lima jaa bihi min al-ahkam. Jadi cerita lagi mudah-mudah macam inilah. Kalaulah kita sebagai orang Islam mau tak mau kita kena usahakan kita jadikan Al-Quran dan hadis Nabi setinggi-tinggi sumber hukum, termasuk sampai pada peringkat kelembagaan. Pasal apa? Kenapa macam tu? Sebab itulah hukum yang tertinggi bagi orang Islam. Tak boleh letak bawah. Okey. Masalah kita dah ni, bila keluar ayat, mana-mana peraturan hukum
hukum hakam yang bercanggah dengan perlembagaan, maka tidak boleh dilaksanakan. Itu hukum dari segi perlembagaan. Dan yang ke-9, siapa lagi ni? Ingkari wujubil hukmi bima anzalallah fi kitabihi wa sunnat rasulih. Mengingkari kewajiban berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan sunnah rasulnya. Dah kita agak ni kena buat. Tak boleh buat. Tak boleh. Kita masyarakat banyak tak boleh buat. Dia buat macam mana? Tu banyak soal. Tak boleh buat. Dia ingkar wajib. Awal ta'nu fi salahiyatil hukmi bihima. Dan dia kata apa? Dia kata hukum ni tak sesuai dibuat. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah mengeluarkan satu kitab Tatbiqus Syariah Islamiyah, Salihatun fi kulli zaman wa fi kulli makan. Apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Tatbiqus Syariah, pelaksanaan syariah Islam, salihatun, sesuai dilaksanakan, fi kulli makan, setiap masa dan tempat tak ada alasan tak mau buat. Nak buat tak buat. Okey, baik. Itu cerita dia. Wa tafdhilul qawanin. Okey, pertamanya dia kata apa? Dia engkar hukum wajib yang Allah Taala turunkan. Satu. Yang keduanya dia kata tak sesuai. Okey, dengan elok. Ni. Tunjuk dah betul ni kitab ni. Ni pengarang dia. Tunjuk dah. Khusus kita bincang bab murtad saja. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafdhilul qawanin al-basyariyah al-wad'iyah 'alaihima, melebihkan undang-undang ciptaan manusia melebihi ke atas undang-undang Allah. Yang ni kita dah masuk dia punya fasa dia. Ni yang saya baca juga pasal benda berat nak kena habang. Tak habang saya pula nanggung. Okey, baik. Apa lagi dia kata? Aw ja'al al-ahkam wa tashri'at al-wad'i fi manzilatil kitab was sunnah, ataupun menjadikan hukum-hukum yang ciptaan manusia sama standard dengan hukum Quran dan sunnah Rasulullah. Tadi dia kata apa? Tak wajib. Yang kedua, tak sesuai. Yang ketiga, melebihkan undang-undang ciptaan manusia lebih daripada undang-undang Allah. Yang seterusnya dia kata pula, dia kata menjadikan hukum-hukum ciptaan manusia ini sama standard dengan hukum Allah. Alah, penjara dengan potong tangan tu sama je, kan? Tak boleh buat perbandingan macam tu, tak boleh. Ingat, ayat-ayat ni ayat boleh menyebabkan dia murtad ni, bukan sembarangan ni. Wa ashaddu min dhalik kullihi muharabatul kitab was sunnah. Yang paling dahsyat dia kata apa dia? Memerangi Al-Quran dan sunnah. Hak orang cerita Al-Quran, pakai surat susah lah. Kalau kita buat jadi susah. Itu dia. Tak boleh. Kena ikut. Wa inkaru salahiyatihima lil hukmi bainan nas fi kulli makan wa fi kulli zaman. Mengingkari kesesuaiannya untuk dihukumkan di antara manusia pada setiap masa dan pada setiap tempat. Tu. Lagi, ingkar lagi. Tadi dia habaq tak sesuai, lepas tu ingkar sesuai pula. Okey, yang ke-9 ni ada satu lagi yang terakhir. Wa muqawamatul hukmi, muqawamah, menentang hukum dengan keduanya, bil lisan, dengan lidah, atau bil yad, atau dengan tangan, atau dengan kedua-duanya. Aku tak mau juga, apa nak jadi. Hang siapa dia dengan Allah. Hang siapa dia dengan Allah, nak cakap macam tu. Kita tahulah hang pakai undang-undang, hang pakai macam-macam, tapi jangan cakap macam tu. Baik, yang terakhirnya, yang ke-10, apa dia? Wa asyaddu anwa'ir riddah. Dan sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat jenis riddah ni adalah apa? Bukan setakat dia membawa mari segala apa yang diceritakan di dalam perkara yang ke-9 tadi ni, kan? Orang kata wajib, dia kata tak wajib, tak mau buat, tak sesuai, tak mau, tak ni, tak apa semua. Last sekali dia buat apa? Dia ajar orang lain dan galak orang lain supaya laksanakan hukum peraturan ciptaan manusia dan tinggalkan peraturan Allah. Tu
Tu di antara yang teruk. Okey, lagi. Dan ada orang memerangi orang yang nak melaksanakan hukum Allah. Oi, kalau dah apa yang saya baca ni, nanti kalau